Selepas PRU15, negara menyaksikan keadaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, iaitu dengan tergantungnya parlimen disebabkan tiada gabungan yang dapat majoriti untuk membentuk kerajaan. Dengan penubuhan kerajaan perpaduan ini membuktikan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dalam membuat percaturan demi kesejahteraan negara, dan kerajaan perpaduan merupakan satu formula ke arah kestabilan politik negara. Pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat mampu membawa negara ke arah ekonomi stabil dengan pengalaman beliau sebelum ini. Dan bagi membincangkan dengan lebih lanjut bersama kita dalam talian Skype ketika ini iaitu Tuan Mujibur Abdul Muiz, iaitu Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Assalamualaikum, apa khabar Tuan? Waalaikumsalam, khabar baik Syahira. Terima kasih mengundang. Okey, baik Tuan. Karisma Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pengalaman sebagai Menteri Kabinet sebelum ini dapat dilihat apabila ketika pengumuman barisan kabinetnya, setiap parti berhak menamakan calon jemaah menteri, dan kita juga lihat tak wujud parti dalam parti atau parti in parti. Jadi apa pendapat Tuan berkenaan dengan perkara ini? Ya, ini satu perkara yang terpenting. Seperti mana yang Syahira sebutkan tadi, ini adalah perkara yang tidak pernah berlaku, unprecedented sebelum ini. Jadi apabila ia dianggap sebagai unprecedented, sudah tentu dia memerlukan satu kepimpinan yang berkarisma, berpengalaman, dan satu tokoh dan sosok yang mampu untuk dilihat meyakinkan bagi kesemua pihak yang berbeza pandangan, yang berseteru sebetulnya pada ketika itu untuk bersatu di bawah kepimpinan beliau. Dan ini barangkali berkait rapat dengan karisma, dan sudah tentulah bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai satu sosok yang mampu untuk menjadi orang yang menyatukan kesemua parti-parti ini, dan akhirnya berjaya membentuk satu kerjasama dan terbentuknya kerajaan perpaduan. Ada dua faktor yang saya lihat dalam hal ini. Satu, bagaimana persaingan di antara parti itu berjaya diredakan dan meletakkan satu asas kerjasama yang melihat bahawa kita sudah tidak mampu lagi untuk membentuk majoriti secara bersendirian, maka kerjasama itu menjadi jalan keluar terbaik, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan satu figura yang mampu untuk dijadikan penyatu kepada kejayaan kerajaan kerjasama ini. Baik Tuan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyandang jawatan sebagai Menteri Kewangan yang dilihat menggalas tanggungjawab berat untuk mengukuhkan ekonomi negara, dan kita juga sedia maklum langkah awal dapat dilihat apabila isu monopoli import beras semalam dah dikira berjaya diselesaikan apabila tokoh korporat yang dinamakan itu bersetuju memberi balik 10 juta ringgit sebulan ini dan 50 juta ringgit tahun hadapan kepada petani. Ini merupakan antara salah satu langkah awal Perdana Menteri. Jadi bagaimana Tuan melihat keadaan ini? Ya, kita menyambut baik tentang hal ini, kerana hal-hal yang berkaitan dengan monopoli ini bukanlah sesuatu yang baru dalam konteks perbekalan ataupun juga pasaran di Malaysia. Dan mungkin kita melihat permulaan ini, kita bermula dengan monopoli beras dan mungkin akan melimpah kepada perkara-perkara yang lain, kerana beras merupakan makanan rutin dan juga ruji masyarakat kita, dan sudah tentu kita menyambut baik hal ini. Walaupun dalam satu perspektif kita masih lagi hairan melihat bagaimana isu ini ditimbulkan secara polemik dan dipolitikkan, yang saya rasa dalam keadaan begini barangkali semua pihak tidak harus menimbulkan polemik politik yang berlebihan dalam konteks monopoli, dan ditimbulkan dan digemburkan dalam naratif perkauman Melayu dan sebagainya, yang saya sebagai pemerhati sedikit kecewa dan terkilanlah di sebalik keperluan untuk semua pihak berpolitik itu. Saya rasa tidak perlu sampai ke tahap mempolemikkan hal ini. Mungkin dalam perspektif beras ini, apa yang berlaku ini mungkin kita anggap sebagai satu tindakan jangka pendek, ya, dan perlu lagi kepada penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam jangka panjang. Mungkin ada dua perspektif lah yang kita boleh lihat. Satu, bagaimana tindakan membantu petani ini bukan saja dalam konteks jangka pendek dengan 10 juta, tapi juga barangkali boleh memikirkan satu hala tuju baru
dan adanya entiti kawal selia yang membolehkan industri padi ini berkembang dan benar-benar membantu petani di bawah. Kedua, juga harus memikirkan bagaimana industri padi ini boleh diremajakan, kerana pada ketika ini walaupun industri padi ini sangat penting kepada keselamatan makanan negara, tapi dalam masa yang sama kita tidak melihat ada generasi muda dan belia masuk ke dalam industri ini, memandangkan mereka tidak melihat sawah sebagai satu pekerjaan yang berbaloi dan menguntungkan. Jadi mungkin dua perkara ini boleh difikirkan, dan kita berterima kasih pada Perdana Menteri kerana telah bermula dengan isu-isu yang kita makro, ya, tetapi mungkin boleh bergerak kepada isu-isu yang lebih mikro, ya tentang industri padi itu sendiri dalam jangka masa yang panjang. Baik Tuan, Perdana Menteri telah membahagikan tugas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dipertanggungjawabkan untuk pengurusan bencana banjir yang bakal melanda negara. Manakala Datuk Seri Fadilah Yusof, iaitu timbalan Perdana Menteri, juga memberi fokus tentang hal ehwal Sabah dan Sarawak, terutama yang melibatkan perjanjian MA63. Seperti yang kita sedia maklum, kedua-dua TPM ini telah memegang dua portfolio selain daripada timbalan Perdana Menteri, dan mereka diberikan tugas tambahan. Jadi apa pendapat Tuan berkenaan dengan perkara ini? Ya, saya menyambut baik tentang bagaimana mesyuarat pertama Kabinet itu jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan hala tuju dan tugas khas, baik dari sudut jangka sederhana, jangka panjang dan juga jangka pendek kepada menteri masing-masing. Dan saya suka melihat bagaimana setiap tugasan itu fokus dengan 5 intipati kerajaan yang beliau mahukan, selaras dengan yang telah beliau suarakan ketika rapat umum di Tambun selepas dilantik menjadi Perdana Menteri, yang mahu melihat isu-isu yang berkaitan dengan kestabilan politik, membaiki kesenjangan ekonomi dan kelembapan ekonomi pasaran, isu-isu yang menyentuh kos sara hidup dan harga barang. Dan sudah tentulah dalam konteks setiap menteri itu diberikan KPI, baik dalam konteks MA63, hal-hal yang berkaitan dengan bencana, memandangkan pada ketika ini kita masih lagi dalam musim monsun tengkujuh, dan juga bagaimana setiap menteri itu diletakkan KPI selaras dengan apa yang telah digariskan beliau sebagai sasaran kerajaan yang beliau pimpin pada ketika ini, bagaimana agama telah diarahkan untuk menumpukan dan memperkasakan hal-hal yang berkaitan dengan perpaduan umat dan keharmonian kaum. Menteri Ekonomi disasarkan untuk membawa Malaysia keluar daripada middle income trap. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan telah pun mengemukakan KPI pertama beliau menurunkan harga telur dan mencari membuat line out tentang bagaimana untuk mengelakkan kebergantungan kepada kartel. Ini saya rasa satu perkembangan yang baik, dan mungkin selepas ini akan lebih banyak lagi perkara-perkara yang boleh dilakukan, dan sudah tentulah kita mahu setiap menteri yang diberikan KPI ini harus menyatakan dan memberi kita satu platform untuk memeriksa dan menyimak bagaimana KPI-KPI yang ditetapkan oleh Perdana Menteri ini, apakah sudah tercapai, apakah sedang berjalan, dan bagaimana pencapaian dan progres perjalanannya. Baik Tuan, melihat kepada situasi semasa antaranya berhubung dengan ekonomi negara dan sebagainya, apakah fokus lain yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan perpaduan selepas ini? Ya, ada banyak sebenarnya yang perlu difokuskan selain daripada isu-isu yang sangat rapat dengan rakyat pada ketika ini, terutamanya dalam dua perkara ini, kos sara hidup dan harga barang, serta jaminan bekalan yang berterusan dan peluang pekerjaan dan juga gaji bermaruah. Ini dua isu yang barangkali menjadi begitu rapat dengan rakyat dan menjadi concern terbesar berbanding dengan isu-isu lain yang mungkin rakyat tidak begitu memerhatikannya dengan rapat, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang berkualiti, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, kedaulatan, berkali itu menjadi secondary issue yang masih penting tapi tidak berapa dipertimbangkan berbanding dengan dua ini. Jadi mungkin saya melihat dua perkara ini menjadi KPI terbesar kerajaan, dan kerajaan perpaduan ini sejauh mana ia boleh bertahan sehingga hangis penggal
dan bagaimana keabsahan rakyat yang sebenar terhadap kerajaan ini bergantung pada dua ini, sejauh mana kerajaan yang ada dengan gabungan menteri yang baru dan bersemangat serta menteri yang lama dan berpengalaman, ya, ini boleh menggamblingkan tenaga dan usaha mereka untuk memperbaiki dua perkara ini, ya, bagaimana untuk mengawal kos sara hidup dan harga barang, kerana agak mustahil dalam perspektif semasa untuk kita melihat harga barang dan juga kos sara hidup ini boleh diturunkan, ya, kerana ada faktor-faktor lain yang tidak memungkinkan itu berlaku. Tetapi sekurang-kurangnya dalam hal ini kerajaan mampu untuk mengawal supaya ia tidak naik begitu mendadak dan juga dia tidak berlaku faktor-faktor yang boleh menjejaskan harga barang itu, dan juga yang paling penting adalah bagaimana untuk mengekalkan jaminan bekalan supaya ia sentiasa ada pada kadar yang berpatutan. Kedua, isu-isu yang berkaitan dengan peluang pekerjaan dan juga gaji bermaruah. Jadi kementerian-kementerian yang bertanggungjawab kepada dua perkara ini barangkali menjadi lebih penting dan akan menjadi sorotan rakyat umum, kerana ini hal yang berkaitan dengan rakyat. Dan juga sudah tentulah perkara-perkara lain, ya, seperti pendidikan yang bermutu, ya, bagaimana untuk menjadikan pendidikan kita ini berdaya saing dan sentiasa memenuhi kehendak pasaran, ya, bukan saja dia mampu menyediakan satu modal insan yang baik, memastikan kesenjangan ekonomi itu mampu diisi oleh mereka-mereka ini, dalam arti kata memberikan pekerjaan dan juga khidmat mereka bagi melonjakkan ekonomi. Isu-isu yang berkaitan dengan pelancongan pasca pandemik, pengurusan hubungan kaum dan sebagainya, ini perlu ni. Tetapi dalam hal yang lain, kesemua ini hanya boleh berlaku kalau kerajaan perpaduan ini mampu untuk mengekalkan kestabilan politik sesama mereka, bagaimana untuk mewujudkan persaingan parti dalam parti tapi masih lagi dia harmoni, kerana saya rasa semua parti politik yang duduk di dalam kerajaan campuran ini faham bahawa walaupun mereka bergerak sebagai pasukan yang bertanggungjawab pada kerajaan, tetapi penilaian rakyat pada mereka itu tetap menjadi insider, menjadi satu-satu, menjadi parti politik yang mereka wakili, bukan gambarkan kerajaan sebenarnya. Jadi ini cabaran yang perlu mereka tangani bersama. Betul. Bagi memastikan apa juga nanti berkembang dan kestabilan politik mampu untuk melimpah pada perkara-perkara yang lain. Baik, Tuan. Mungkin berbaki sedikit sahaja masa lagi saya nak Tuan berikan sedikit komen berkenaan dengan hubungan Datuk Seri Anwar dengan pemimpin dunia dilihat akrab selepas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri. Adakah ini memberi petanda pemulihan ekonomi kita dapat dipercepatkan di bawah kepimpinan beliau? Ya, ini antara faktor yang menjadikan sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi lebih penting dalam hal ini, memandangkan beliau ini adalah tokoh politik yang lama, mempunyai jaringan antarabangsa yang baik, hubungan akrab dengan dan bersifat pribadi dengan pemimpin-pemimpin dunia, itu perlu segera digambling, bukan saja untuk memastikan ini boleh dimanfaatkan bagi melonjakkan ekonomi Malaysia, tapi juga untuk membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada perkara-perkara yang lain dalam konteks hubungan yang lebih personalized ini, boleh membawa kepada lebih banyak negosiasi dan kemudahan perdagangan untuk yang bermanfaat kepada Malaysia. Baik, terima kasih Tuan Mujibur Abdul Muiz atas masa yang diberikan bersama kami.